sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Amran, nombor metrik 285919. Seterusnya saya akan memulakan bahagian pembentangan saya iaitu 1.0 pengenalan SDG 7. Matlamat pembangunan Mampan 7 adalah mengenai affordable and clean energy atau dikenali sebagai tenaga berpatutan dan bersih. Manakala sumber elektrik yang dijanakan berkemungkinan wujud dalam waktu gelap dan boleh mencerahkan dengan menggunakan sesuatu objek yang boleh mengeluarkan cahaya. Menurut SDG 7, populasi yang menggunakan tenaga elektrik di semua dunia telah meningkat daripada 78% kepada 87% antara tahun 2000 dan 2016. Hal ini dikatakan demikian kerana tenaga juga menggambarkan keperluan khas bagi manusia dalam kehidupan seharian. Selain itu, matlamat SDG 7 pada tahun 2015, Persatuan Tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mempraktikkan agenda 2030 untuk merealisasikan pembangunan mampan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan mampan. Ini termasuk konsep asas tentang gambaran tenaga kerja manusia. Nama saya Nur Nadir Hafidh Idrus daripada Kad Metrik 285547. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan ulasan karya daripada Jurnal Aplikasi Teknologi Kelestarian Hybrid pada Pengangkutan Awam BAS di Bandar Satu Pendekatan Deskriptif. Jurnal ini telah ditulis oleh Nizamuddin Zainuddin, Nizami Muhammad alias Mustaqim Milan dan Nur Hafiz Sabah. Jurnal ini dipilih kerana mempunyai kaitan dengan SDG 7. Dalam jurnal ini telah menerangkan kesesakan yang berlaku di Kementerian Bandar hasil daripada pembangunan pesat yang telah berkesan terhadap persekitaran bandar. Namun begitu, kesan utama adalah perubahan iklim, penggunaan tenaga dan isu alam sekitar yang telah menimbulkan kebimbangan hampir seluruh dunia. Keadaan ini telah memberi tekanan kepada pihak organisasi industri automotif untuk lebih bertanggungjawab dalam mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar. Oleh itu, penggunaan teknologi hijau telah dicadangkan bagi mencapai perkhidmatan kos dan mengurangkan pembaziran dan seterusnya membantu syarikat utama dan ahli perniagaan meningkatkan kecekapan dan sinergi dalam operasi pengeluaran. Seterusnya, isu berkaitan tema. Antara isu yang ingin dibangkitkan berdasarkan SDG 7 adalah mengenai penggunaan teknologi tenaga bahan api fosil, iaitu penggunaan bahan api fosil khususnya untuk pendanaan sumber elektrik. Hal ini dikatakan bahawa kesemua sumber elektrik di dunia dijanakan dengan membakar bahan api fosil seperti sumber asli. Seterusnya, penggunaan tenaga elektrik di Malaysia terdiri daripada Tenaga Nasional Berhad yang merupakan organisasi pembekalan elektrik yang berluasa khususnya di Semenanjung Malaysia yang sebelumnya dikenali sebagai Institut Elektrik Negara. Selain itu, melalui penggunaan bahan api fosil terhadap pendanaan tenaga elektrik di Malaysia, bahan api fosil dinyatakan bahawa mengandungi karbon dan hidrokarbon, maka ia sesuai digunakan untuk pendanaan sumber tenaga. Kemudian, 1.2 punca alam sekitar. Berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 mengandungi peruntukan bagi pencegahan, penghapusan, kawalan dan penambahbaikan pencemaran dan jenis aspek yang biasa dihubungkaitkan dengan alam sekitar semula jadi, iaitu pencemaran yang menyebabkan perubahan secara langsung atau tidak langsung pada sifat fizikal, haba dan kimia, merangkumi kesan biologi terhadap alam sekitar semula jadi, yang merangkumi pencemaran air, udara, bumi, tanah dan laut. Dan untuk masalah ini, punca berbeza yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar telah dikenal pasti. Oleh itu, sekiranya pihak berkuasa yang berhasrat untuk memajukan sesuatu kawasan, mereka hendaklah mempertimbangkan secara teliti terhadap kesan buruk yang akan wujud, terutamanya yang menjejaskan ekosistem dunia, dan tidak hanya bergantung kepada faedah dan kelebihan pembangunan, kerana ini adalah akibat daripada pencemaran yang akan berlaku seperti air, udara, tanah dan bumi. Slide seterusnya adalah kaedah penyelesaian. Terdapat beberapa kaedah yang boleh dijalankan bagi menangani isu alam sekitar. Yang pertama adalah kaedah pengurangan kos. Pengusaha pengangkutan awam teknologi hijau akan meningkatkan kos cas perkhidmatan pengangkutan awam bagi menampung kos pengusai. Yang kedua adalah mempromosikan kenderaan berteknologi hijau. Pengguna perkhidmatan pengangkutan awam mempunyai pengaruh terhadap maklum balas dan kadar peningkatan permintaan yang tinggi yang dapat memberi kesan terhadap perkembangan dalam lanskap pengangkutan awam di Malaysia. Yang terakhir adalah melalui kempen kepada pengusaha pengangkutan. Kerajaan perlu menyediakan kemudahan pinjaman kepada syarikat pengeluar kenderaan dan pengangkutan awam yang ingin menggunakan kenderaan berteknologi hijau, dan seterusnya, kaedah ini dapat membantu mengurangkan beban rakyat apabila berlaku penurunan kadar tambang. Kesimpulannya, SDG 7 memainkan peranan yang sangat penting sebagai asas panduan bagi memastikan akses kepada tenaga yang mampu dimiliki, mampan dan moden untuk semua. SDG 7 juga membantu dalam menangani isu pencemaran alam sekitar yang berlaku disebabkan bahan api fosil dari asap kenderaan yang mengandungi karbon monoksida telah menjejaskan kualiti alam sekitar dan kesihatan rakyat khususnya. Oleh itu, pihak kerajaan dan masyarakat perlu berganding bahu dalam menangani isu ini agar dapat mengurangkan penggunaan secara berlebihan bahan api fosil yang boleh memberi impak kepada alam persekitaran dan kehidupan yang lain. Nama saya Yapin Ling, 285687. Seterusnya, saya akan membentangkan SDG ke-8 yang mengenai decent work dan economic growth atau dipanggil sebagai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang baik. Maklumat SDG 8 bertujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta memastikan semua orang mempunyai pekerjaan layak. Selain itu, terdapat 12 sasaran yang ada dalam SDG 8 adalah untuk memastikan setiap sektor ekonomi negara dapat memenuhi permintaan dan keperluan rakyat supaya dapat menjalani kehidupan yang baik tanpa mengira latar belakang, bangsa atau budaya.
Jadi, SDG 8 secara keseluruhan adalah mengiktiraf kepentingan tentang pertumbuhan ekonomi yang mampan untuk mewujudkan pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan berkualiti tinggi. Dalam bahagian ulasan kaya, jurnal bertajuk Implikasi Pandemik COVID-19 terhadap Ekonomi Global dan Ekonomi Malaysia yang ditulis oleh Muhammad Sharaf Muhammad Farid dan Muhammad Aiman Muhammad Fauzi telah dipilih disebabkan jurnal ini sangat berkaitan dengan SDG ke-8 di mana ekonomi dunia mengalami krisis ekonomi disebabkan kemunculan COVID-19. Antaranya, ekonomi dunia mengalami krisis hutang. Ini kerana terdapat 87 negara meminta pinjaman tabung kewangan antarabangsa, iaitu IMF, kerana mereka tidak mampu membayar perbelanjaan sektor awam yang tinggi semasa embargo, terutamanya dalam sektor kesihatan yang telah dibebani dengan hutang yang besar. Jadi, ini telah membawa kepada krisis fiskal yang besar bagi kerajaan. Berdasarkan jurnal tersebut, Malaysia juga menghadapi kemelesetan ekonomi disebabkan penurunan kadar pertumbuhan KDNK, kekayaan ekonomi merosot serta peningkatan kadar pengangguran. COVID-19 telah mencetus pengurangan dalam ekspor minyak dan turut membawa kesan kepada ekonomi Malaysia kerana ekspor minyak merupakan sumbangan besar kepada pendapatan negara Malaysia. Jadi, negara terpaksa meminjam daripada institusi kewangan dunia dan ini telah menjejaskan nisbah hutang negara meningkat dan akhirnya menjejaskan ekonomi negara. Seterusnya, saya Muhammad Najmi bin Rahman dengan nombor menteri 286020 akan membentangkan mengenai isu berkaitan tema SDG 8. Bagi mencapai pembangunan yang lestari dan eksklusif, kebanyakan negara telah melangkahkan strategi dan sasaran bagi mencapai matlamat negara yang diinginkan. Walau bagaimanapun, kemunculan terhadap wabak virus COVID-19 sekitar pada tahun 2020 telah memberikan impak yang buruk terhadap sektor pekerjaan di Malaysia. Pelaksanaan Sekatan Ekonomi atau Perintah Kawanan Pergerakan PKP telah memberikan impak yang ketara terhadap kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan terhadap kadar pengangguran masyarakat dalam negara. Selain itu, penggunaan tenaga buruh kanak-kanak juga merupakan antara penghalang kepada kejayaan negara dalam mencapai SDG 8. Fenomena tenaga buruh kanak-kanak ini kebiasaannya berlaku di negara-negara membangun atau miskin. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan negara ini mempunyai kekurangan dalam mengakses keperluan asas, perubatan, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya. Oleh itu, fenomena kemiskinan yang melanda ini akan menyebabkan mereka terlibat dalam industri buruh demi mendapatkan keperluan tersebut. Seterusnya adalah punca-punca. Antara punca yang menyebabkan berlakunya peningkatan terhadap pengangguran negara adalah melalui pelaksanaan sekatan yang dijalankan. Perintah Kawanan Pergerakan yang dilaksanakan oleh badan kerajaan telah menyekat pergerakan masyarakat untuk melibatkan kegiatan aktiviti di luar. Oleh itu, masyarakat tidak dapat untuk melibatkan di dalam sektor pekerjaan ataupun kegiatan di luar rumah. Tambahan pula, pemberhentian kerja secara besar-besaran juga merupakan antara faktor kepada peningkatan kadar pengangguran dalam negara. Hal ini dikatakan kerana kerugian yang dialami oleh syarikat dan kos pengoperasian yang semakin mahal telah menyebabkan majikan terpaksa memberhentikan kerja secara besar-besaran. Selain itu, antara punca yang menyebabkan kepada peningkatan buruh kanak-kanak adalah kerana tidak mencapai umur kematangan dan tidak mempunyai pengalaman. Tahap kematangan anak-anak di usia 5 hingga 17 tahun dan kurang dalam pengalaman telah menyebabkan mereka dijadikan sasaran dan eksploitasi sebagai buruh kanak-kanak. Tambahan pula, kepercayaan dan persepsi juga merupakan antara pendorong kepada peningkatan fenomena ini kerana mereka percayai bahawa penyataan anak-anak dalam pekerjaan adalah baik kepada hala tuju masa hadapan dan bukan kepada pendidikan semata-mata. Akhir sekali adalah langkah-langkah penyelesaian. Antara langkah yang boleh dilakukan dalam meneruskan kelangsungan hidup masyarakat adalah melalui pemberian insentif daripada badan kerajaan. Pemberian bantuan kewangan seperti bantuan prihatin nasional ini merupakan tindakan yang penting bagi membantu rakyat dalam meneruskan kelangsungan hidup semasa sekatan ekonomi sedang dijalankan. Tambahan pula, pengenalan kepada pekerjaan atas talian juga merupakan tindakan yang proaktif dalam mengurangkan kadar peningkatan jangkitan wabak penyakit. Kaedah pelaksanaan bekerja di atas talian ini dapat membantu dalam meneruskan lagi sektor-sektor ekonomi yang terjejas. Akhir sekali, antara langkah yang boleh dilakukan dalam mengurangkan penyertaan kanak-kanak dalam industri buruh adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Setiap ahli yang terlibat haruslah peka dan membuat pencarian data dengan lebih mendalam agar jumlah terhadap pelibatan kanak-kanak dapat diketahui. Selain itu, mengatasi masalah kemiskinan juga merupakan antara langkah yang baik dalam mengatasi fenomena ini. Badan kerajaan haruslah bertanggungjawab dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan memberikan keperluan asas, pendidikan dan kesihatan yang sewajarnya supaya kadar peningkatan fenomena ini dapat dikurangkan. Kesimpulannya, SDG 8 memainkan peranan penting terhadap ekonomi negara, terutamanya di Malaysia. Maklumat SDG 8 bukan sahaja bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan eksklusif, tetapi juga bermaklumat dalam usaha mengurangkan kadar pengangguran dengan memastikan pekerjaan layak kepada semua orang dan juga menamatkan buruh paksa, pembentangan manusia dan juga buruh kanak-kanak. Ini sahaja daripada pembentangan kumpulan kita. Sekian, terima kasih.